الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Sekali lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dipanjangkan umur, dilanjutkan usia. Masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur seseorang, alamat tanda bahawa Allah SWT masih bagi peluang kepada kita untuk bina kehidupan akhirat kita. Dan kehidupan akhirat kita hanya terbina dengan iman dan amal. Iman yang sahih, amal yang betul. Dua perkara yang sangat penting. Adapun kehidupan kita di dunia ini adalah satu tempoh sebagai ujian semata-mata. Kita semua sedia maklum. Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu, dulu dia ada arwah dulu. Kita bukan siapa-siapa. Kita masing-masing. Kita bukan anak siapa-siapa. Kita bukan suami siapa-siapa, bukan isteri siapa-siapa. Allah SWT bagi tahu kepada kita supaya kita jelas perkara ni. Dan Allah Ta'ala sendiri bagi tahu. Aku bagi tahu antakulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah Taala bagi tahu, aku tahu bagi tahu perkara kamu dulu di alam arwah telah berjanji bila datang ke dunia kamu hanya tunduk pada Allah. Sekarang ni Allah Taala bagi tahu dalam kitab dia supaya kamu tak kata antakulu yaumil qiyamah, supaya kamu tidak kata pada hari kiamat nanti inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, kami masa atas dunia dulu terlupa ya. Supaya tak kata kita. Sebab tu Quran sebagai peringatan. Dan ini majlis peringatan. Dan Allah Ta'ala suruh pada hamba wadakir, bagi peringatan bil Quran, dengan Quran. Wadakir dalam ayat lain bagilah peringatan, kerana peringatan itu bagi manfaat pada orang mukmin, sifat manusia. Maka ada orang lahir zaman Nabi Nuh, ada orang lahir zaman Nabi Hud. Di situ ada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala telah cerita pada kita bagaimana Allah Taala telah buat pada yang taat, bagaimana Allah Taala telah buat pada orang yang derhaka. Allah Taala cerita pada kita generasi demi generasi sehinggalah zaman Nabi Isa AS dan sehingga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Allah SWT takdirkan lahir zaman ini. Dan kita mari ke dunia ini diuji oleh Allah SWT dengan perintah dan larangan dia. Diuji juga dengan kejadian, keadaan yang mana Allah Ta'ala letak pada kita, perintah-perintah Allah SWT seperti mana kita maklum sekarang ni. Tuntutan daripada Allah SWT, daripada kitab dia. Maka kita kena terima seadanya. Dan kita kena buat sesuatu. Tengok para sahabat yang telah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bila Nabi wafat, maka sebahagian orang yang mana masuk Islam sebelum itu kerana takut pada Nabi, kerana peningkatan mendadak di kalangan orang Islam. Maka bila Nabi wafat, maka sebahagian mereka mula goyah. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bangkit bagi amalan. Sebagaimana agama yang ditinggalkan oleh Nabi SAW begitu sempurna, maka dia tidak ingin
berkurang walaupun sedikit, sehingga masyhur kata-kata dia dirakai sampai hari ini. Abu Bakar bagi amaran, mana-mana orang yang mana zaman Nabi bayar zakat dengan tali dia, zaman aku siapa dia bayar zakat tak sehingga tali tu akan keperai. Mana tak sebikul sekian. Dia telah ucap satu ucapan, ayang kusutin wa anahal. Adakah boleh agama berkurang sedangkan aku masih hidup? Dia ambil tanggungjawab. Ini orang yang mana Nabi SAW beritahu, kalau ditimbang email orang lain, seluruh manusia dengan email Abu Bakar ni, nak saya tinggi lagi email Abu Bakar. Ini orang yang mana Nabi puas hati bila Nabi wafat. Dan semangat inilah kita masih ada. Tak mengeluh, tak tanpa buat sesuatu, itu bukan sifat umat ni. Dan benda tu tidak akan selesai masalah. Dan kita semua sedia maklum, dari sudut dunia kita faham. Dan majlis-majlis motivasi, tak? Motivasi hebat secara mana, kalau lepas tu tak ambil langkah pertama, tak ada guna, jadi kecil saja. Jadi tindakan perlu diambil, tak? Supaya agama ni meningkat. Paling kurang pun baki masa yang Allah Ta'ala bagi ni, tak? Agama tu meningkat. Agama meningkat di kalangan kita, dari keluarga kita, dalam masyarakat kita. Bagaimana? Aset kita banyak. Aset kita banyak. Malaysia ni kita ada 20 juta orang Islam. Kelantan kita ada 2 juta orang Islam. Masjid kita ada 585 masjid mungkin buat jemaah. Kita ada. Kalau capung surat, kita ada hampir 3,000. Aset ada orang Islam lah, 2 juta kita ada. Nabi ketika mana di Hudaybiyah 1,000 orang ya? 1,000 orang. Kita tak boleh nak kata gawan. Balik akhirat lagi ada lagu ni, laporan dia Allah Ta'ala minta kan, kamu banyak. Keadaan zaman Nabi kita jauh lebih teruk lagi. Tapi kita tak guna kewarasan kita tak guna apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk bina agama, untuk tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk bina akhirat kita ni seperti mana kita bina dunia. Kita begitu berhati-hati tentang dunia kita, untuk bina dunia kita. Tapi akhirat, tak. Kita tidak bersungguh-sungguh. Bahkan berlaku kekurangan dalam agama, tak ada rasa agama, tak ada rasa pedih sikit apa. Sedangkan agama berkurang, khususnya sekarang ni. Kerana SOP ni 1/3 hanya boleh sembahyang Jumaat. Maksudnya 2/3 tak sembahyang Jumaat. 2/3 tak sembahyang Jumaat. Mana Kelantan 2/3 orang tak sembahyang Jumaat. Kalau Selangor sekarang tak sembahyang Jumaat belakang. Ini agama. Sepatut ini menjadi rasa satu kepedihan bagi kita. Belum lagi ujian lebih besar lagi akan datang kalau kita tak buat sesuatu, maka kerugian. Sedangkan kita diuji seperti mana Allah Ta'ala uji umat Nabi Nuh dulu, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh. Allah Ta'ala uji para sahabat. Sekarang ni giliran kita. Bila kita boleh buat alasan nak ikut itu, tak apa. Balik akhirat belakang ni, berapa ramai dah kita tengok ahli jemaah masjid kita. Kita nampak ke? Tak ada dah ni. Tu dalam kubur lah. Lepas ni giliran kita mati juga kan. Tapi bagaimana baki masa yang Allah Ta'ala guna aset yang kita ada. Kita ada aset yang sangat besar. Mungkin Lundan ni kita ada 5,000 penduduk, lebih kurang 500 anak tangga. Bagaimana agama hidup dalam kehidupan kita, dia hidup dalam kehidupan seluruh anak mungkin kita. Dan kita ada masjid, kita ada asatizah yang mengajar. Kalau orang nega main tak laku macam dah bertahun-tahun, tentu dia fikir. Kita lama dah nega lagu ni. Kami ustaz mengajar di muasabah ni juga bertahun-tahun dah. Tak kita mari dari kepala kita, bagaimana nak ubah. Ini kerja kita, tanggungjawab kita. Bagaimana hidup amalan-amalan dari umat Islam.
Bagaimana majlis taklim hidup? Bagaimana halaqah-halaqah Quran hidup dalam ummah Islam? Ini kita fikir. Dia fikir yang sangat besar ni. Fikir bagaimana semua orang Islam taat perintah Allah. Fikir bagaimana semua orang selamat di akhirat nanti. Kita bukan buat majlis ilmu, ambil ustaz mengajar di masjid-masjid kita kadang untuk mengisi ruang kosong di antara maghrib isyak. Ini aset kita. Orang yang mana tidak ada keinginan, Nabi sudah bagi tahu kan manusia ni seperti tanah. Manusia ni seperti tanah, Nabi beritahu. Kita baca hadis betul-betul kan. Kali-kali hadis tu. Ada tanah je ni subur. Turun hujan sikit tak subur, tumbuh lagi. Tapi ada tanah dia tak subur. Dia menakung air saja. Ada jenis tanah tak subur langsung. Tak, menakung air dah tumbuh tu bedak. Maksudnya Nabi bagi tahu pada kita ada tanah jenis kena galau. Kita kena pergi galau. Nak harap tumbuh, nak suruh jadi molek, dia tak akan jadi molek sendiri. Dia kena ada usaha. Dan ni kebanyakan tanah. Kebanyakan tanah dia kena usaha. Dan usaha hati-hati manusia. Hati-hati manusia. Maka kita lahir ke dunia ni. Sebenarnya ni giliran kita. Kita jadi anak seseorang, adik-beradik seseorang. Bila kita nikah, kita jadi suami seseorang. Bila kita ada anak, kita jadi ayah. Bila kita dipanggil kaum, kita jadi datuk. Lepas tu mati. Ini kehidupan. Jadi sana ada perintah Allah Ta'ala sebagai anak, ada perintah Allah SWT dan larangnya. Sebagai suami ada perintah dan larangnya. Dan sebagai ayah ada perintah dan larangnya. Sebagai suami, sebagai isteri, kemudian sebagai orang tanggungjawab cari makan, ada perintah dan larangnya. Dan benda ni akan ditanya tu. Hadis Nabi bagi tahu kan bila dibangkit akhirat nanti satu orang tidak akan dapat berganja, melainkan akan ditanya tetap perkara. Bagaimana dia habiskan umur dia? Akan ditanya. Bukan sahaja kehidupan ni. Allah Ta'ala tanya, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kamu fikir kami cipta kamu saja? Kita ni Allah Ta'ala bagi tahu, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah muliakan anak Adam. Allah Ta'ala mulia daripada pihak Allah. Allah Ta'ala tidak berhajat pada kita. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diberi kewarasan, diberi penglihatan, diberi pendengaran. Dihantar Rasul, diberi kitab. Untuk apa dia? Untuk sempurnakan tanggungjawab. Tuntutan Allah tu dalam kitab Allah. Dia bermula satu yang Allah Ta'ala bagi dia, ya ayyuhallazina amanu ya. Itu kita melakukan. Sekarang ni kita dilahir di zaman yang mana perintah Allah SWT tidak dipedulikan, tidak ada nilai. Dalam pemerintahan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam muamalah. Itu semua sedang mana? Tak ada rasa apa. Kita diuji dalam keadaan begitu. Jadi bagaimana supaya perintah-perintah Allah Ta'ala dapat disempurnakan? Maka langkah kena bermula, kena buat kerja. Kena buat kerja. Dan ni dipanggil majlis fikir. Majlis fikir bagaimana iman dan amal terbina. Fikir bagaimana supaya agama ni masuk dalam kehidupan kita dan masyarakat kita seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT, supaya mereka balik kepada Allah SWT dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Ni sebab Allah Ta'ala turun Quran bagi tahu dalam surah Yasin, dan yang kita baca berkali-kali dalam masjid ni. Kisah dia apa? Bagi motivasi pada orang yang mana usaha fikir, ajak orang supaya ikut Nabi, ikut Rasul. Bukan Nabi, bukan Rasul. Surah Yasin ni cerita pada kita tentang satu orang lelaki yang mana bukan Nabi, bukan Rasul, bangkit, bangun, wujud kaum dia supaya beriman dengan Allah dan supaya ikut Rasul. Sedangkan pada zaman dia tu, dalam surah Yasin tu, 3 orang Rasul Allah Ta'ala hantar. Dia tak perlu buat kerja dah. 3 orang Rasul. Dan Rasul tu buat kerja sempurna. 3 orang Rasul yang dihantar kepada satu negeri. Allah Ta'ala gambarkan waja'a min aqsal madinati rajulun, datang daripada hujung negeri satu orang. Mana Nabi ni buat kerja ni, Rasul yang diutus ke dalam surah Yasin tu, siapa ke hujung, siapa dakwah dia ada sempurna. Dia bagi tahu pada kaum dia, ittabi'ul mursalin, ikutlah para rasul ni, berimanlah dengan Allah. Lalu kaum dia marah pada dia kan? Kaum dia tak suka pada dia.
Dia bunuh dia. Allah Ta'ala telah muliakan dia. Allah Ta'ala muliakan dia. Surah Yasin itu diturunkan untuk hiburkan Nabi dan untuk hiburkan para sahabat supaya sabar dalam usaha untuk islah masyarakat. Semua kisah Nabi, kisah Rasul diceritakan itu bukan saja-saja nak surah itu untuk hiburkan orang yang mana nak baiki masyarakat, yang dia akan berhadapan dengan kelesuan, ketidakpedulian masyarakat, tidak berkehendaknya masyarakat pada agama. Masyarakat tidak mahu diganggu dengan kehidupan dunia dia, tidak sedia untuk ubah. Maka bila ada orang ajak begini, maka dia mula ada tindakan tak puas hati. Ini para anbiya, di mana hakikatnya kehidupan kita sebenarnya, kehidupan kita sebenarnya diuji. Tentu sekali hadirin hadirat muslim-muslim, keadaan kita jauh lebih baik daripada apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran, daripada keadaan Nabi sendiri. Allah Ta'ala uji Nabi sebab dia penghulu Nabi. Allah Ta'ala uji Nabi lebih teruk lagi, keadaan lebih teruk lagi. Bayangkan Nabi seorang duduk di Mekah, semua orang semua di Kaabah 360 berhala. Bagaimana Nabi nak ubah? Kalau kita boleh bayangkan di Thailand, bagaimana nak usaha di Thailand supaya semua orang beriman satu batu. Bagaimana keadaan Nabi? Dia seorang, dan Nabi telah buktikan kepada kita dan ikut cara yang betul wahyu Allah Subhanahu Wa Taala berubah. Dia sapa Islam pada kita. Waktu saya kita mulai dah, kita Islam apa dah. Bagaimana agama yang sempurna, bagaimana hubungan kita dengan kita Allah, apa yang Allah Ta'ala nak. Kita jangan kita kesal dengan suara dengan Islam yang mana dihias bahaya begini, dan sehingga tidak ada kerisauan. Perintah Allah SWT tak ada. Sedangkan perintah Allah Ta'ala tidak disempurnakan. Banyak buka kita Allah. Bahkan sekarang diganggu semaya kita, diganggu semaya kita, diganggu solat Jumaat kita, ganggu. Kekurangan agama pada umat ni tidak ada rasa sedih. Biasa, sepatutnya begini. Kalau kita main lagu ni, bahaya. Tidak. Kita tak tahu lagu mana Dajjal mari, lagu mana Dajjal. Tapi dunia, tengok, dunia tak terjejah kan? Dunia tak terjejah. Waktu zaman yang mana untuk selesai ni, maka kita bina, kita boleh buat kerja. Allah Ta'ala datangkan musibah ni sebenarnya untuk tegur kita supaya kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kita disekat juga dalam masjid tak lewat gini, rumah kita terbuka. Dia punca dalam masyarakat tu. Jadi bagaimana agama hidup dalam rumah, bagaimana majlis taklim hidup dalam rumah kita, bagaimana halaqah-halaqah Quran hidup dalam rumah kita. Semua kena Nabi SAW beritahu kepada kita, kita dengar hadis kan, bahasa kan. Bila majlis ilmu dibuat dalam satu tempat kan, dak baca kitab Allah, gapo dia akan mari? Rahmat kan? Akan mari, malaikat akan mari. Nabi SAW beritahu ada malaikat khusus duduk cari-cari atas muka bumi ni majlis-majlis ilmu. Semua majlis kita ni dak malaikat mari doa pada Allah SWT, Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Nabi bagi tahu, minta rahmat pada kita dan ampun dosa kita. Dan malaikat berkerumun, majlis penuh sakinah. Bagaimana kita nak hidupkan macam ni dalam rumah kita? Semua rumah kita pun ada sakinah, ada rahmat. Mau ke sana? Dan syarat tamkin khilafah Allah nak bagi dia berkait rapat dengan rumah kita. Bagaimana agama tak hidup dalam rumah kita, bagaimana Islam nak tegak di luar. Waktu kita baiki. Dan benda ni hanya akan berlaku bila ada usaha, bila ada kerisauan. Dan kita ada, ni orang kita belakang, kita mesyuarat bagaimana nak hidupkan agama dalam rumah. Rumah para sahabat, tengok kita dengar hadis adab mufrad masa hamba mengajar dulu kan. Tengok Nabi SAW bagaimana rumah tangga dia. Nabi bila bangun tahajud, ni peringkat awal Islam. Lepas Nabi bayar tahajud, Nabi pergi rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Gerak Sayyidina Ali bangun tahajud. Masa tu Sayyidina Ali bangun nikah, muda lagi, umur 20-an, anak muda. Bila Nabi pergi gerak, bangun. Bila Nabi balik,
tidur semula. Nabi semaya, lepas tu fikir pula, bangun kau tak nak aku ni. Pergi pula. Dengar tak bunyi Quran. Tak, tak bangun lagi. Gerak pula. Faham bunyi Nabi mari pula, bangun pula. Faham Nabi pergi, tidur pula. Anak muda kan? Ni kat awal sana. Ni keluarga Nabi, Sayyidina Ali lagi. Yang kita baca kisah dia akhir hidup Sayyidina Ali kan, anak dia cerita, aku lihat Sayyidina Ali dak pada waktu tengah malam bangun tahajud, dak tengah malam pegang janggut dia, duduk merintih doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai dunia jauhkanlah kamu daripada aku telah ceram tolak tiga, cari orang lain lah, jangan ganggu aku. Tu munajat Sayyidina Ali, doa pada Allah, ya Allah akhirat, ya Allah perjalanan yang sangat jauh, ya Allah bekalan masih sedikit, takut. Tu peringkat akhir. Peringkat awal 3 kali gerak tak bangun lagi. Kali keempat bila Nabi bangun, Nabi gerak kali lagi. Sayyidina Ali pula nak marah, ya Rasulullah, tahajud ni ke tak wajib? Tahajud ke tak wajib? Nabi ngilim pala, wa kana al-insanu ajula. Sifat manusia ni bagi kita memang tak dapat kawal diri, mengatuk kerana dikuasai mengatuk, dia tak dapat kawal diri. Dan peringkat awal. Tapi tengok Nabi usaha rumah tangga kita nak usaha, fikir bagaimana hidup kita nak bina generasi yang dapat pimpin umat ni, dapat jadi asbab hidayah, yang dapat ubah kan? Maka kita berubah, keluarga kita berubah, dan masyarakat kita nak berubah. Ni kerja besar. Dan kita aset kita banyak. Aset kita banyak. Tapi kalau kita tak buat tindakan duduk gitu, bahaya. Kita tengok keadaan bahaya. Kita tak tahu apa yang berlaku. Sedangkan lepas ni kita balik akhirat. Balik akhirat ukuran dia ni Quran. Kita tak boleh buat alasan perintah Allah tadi disunahkan. Tak boleh, sebab Nabi telah bagi tahu kepada kita, Nabi Isa akan tunggu, Nabi Isa akan laksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran tu akan ditegakkan oleh Nabi Isa alaihi salam seperti mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu, dia sebagai hujah. Jadi kalau zaman Nabi dapat sempurna, zaman Nabi Isa pun dapat sempurna, lepas tengok-tengok sebab tak boleh sempurna, kecuaian tu. Tengok zaman Nabi Isa kan, perintah Allah Ta'ala dalam Quran itu sempurna 100%. Zaman Nabi telah sempurna 100%. Kalau zaman Nabi boleh sempurna, zaman Nabi Isa boleh sempurna, bahawa tengah-tengah tu tak ada alasan. Alasan dia cuai. Dia cuai, dia bahaya. Kita cuai. Kita telah tinggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Orang tak semaya, kita tak ada rasa gapan. Anak perempuan kita, gadis-gadis kita tak tutup aurat, kita tak ada rasa gapan. Bahaya ni. Tanda kemudian iman bermasalah. Tanda iman bermasalah. Dan kita kena sedar. Tak ada sebab gapo. Kita bermasalah. Orang bukan. Kita kena rasa pedih. Perintah Allah Ta'ala tidak dapat disempurnakan. Sebab apa? Besarnya Allah. Perintah Allah tu besar. Sebab kita semua janji dah di alam arwah dulu. Lagu mana kita akan sempurnakan. Betul Allah Ta'ala cerita Nabi Nuh, Nabi. Ini semua ni orang yang masalah tak dalam keadaan yang mana seperti mana kita ni. Keadaannya. Tapi bagaimana mereka buat khijah? Dan Allah SWT tidak minta natijah. Betul sekali. Sebab tu cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Huan, orang tak ada natijah belakang. Tapi mereka buat khijah. Tapi mereka ni orang kelas A, tentu dah Allah Ta'ala atas dia uji dalam keadaan yang paling suka sekali. Kita ni tidak. Nak orang Melayu kita ni mudah ya. Cuma kita tak buat khijah. Orang soleh kita tak buat khijah. Orang soleh kita tak buat khijah. Sebab tu kita kena pujuk anak-anak muda kita. Tak bina hubungan dengan mereka. Tak. Kalau tidak kita duk main semaya balik kita baca Quran. Bahaya bukan lagu tu. Agak tu kena tengok. Sahabat pernah ya, agama sahabat kita ni baru sangat saja. Pengorbanan yang telah dibuat di sebalik Islam kita ni, pengorbanan yang dibuat. Kalau pengorbanan tidak dibuat, tengok Andalusia cabut dah, ada di Islam. Tengok sekarang di Poland. Di Poland ni orang yang Arab mari generasi berapa generasi dah, 4 generasi dah. Lah ni tak ada Islam dah. Tak ada Islam dah. Jemaah pergi di Poland, pergi singgah masjid, tengok nak semaya tak dapat wudu.
Tak ada tempat wuduk. Masjid ada, masjid banyak orang Islam. Bila tak ada tempat wuduk, cari-cari tak ada pakai air. Patut kan? Beli air mineral, jangan ambil wuduk. Orang apa mari tengok jemaah ambil wuduk. Dia kata buat apa ni? Ambil wuduk nak sembahyang. Dia kata tak ada benda. Dia kata benda bid'ah. Orang ambil wuduk nak sembahyang pula bid'ah. Ya sembahyang tak ada ambil wuduk. Sembahyang tak ada wuduk. Amar ma'ruf ditinggal. Di South Africa, masjid seperti mana gereja? Di masjid. Di South Africa. Pak Ambang ngaji di Cape Town. Di mana murid dulu di Cape Town ada masjid gay. Dia ada masjid satu lagi seperti mana gereja. Bismillah lima waktu bukan tak ada salib masjid. Bagi gereja kursi. Semaya atas kursi. Semaya atas kursi. Tak cakap royak, tak nak royak, tak dengar belakang. Sebab apa? Untuk lebar kami semaya lagu ni dulu. Bahaya. Kata seluruh dunia pakai semaya. Tak, dia kata tak lebar kami tak siapa. Sebab sampai jalan molek-molek mai duduk atas kursi maya. Sebab dulu masa dia dulu tekanan daripada British, tekanan daripada Kristian. Nak semaya boleh. Macam kita tekanan kita dulu ni. Macam-macam. Tapi kalau tidak diurus dengan molek, maka dia ingat ni agama lagu ni tertinggal. Sebab tu kita kena ada kerisauan. Bila zaman kita ni lagu ni kan ada, kita kena risau. Seolah tidak ada cara lain. Banyak cara kan? Sepatutnya banyak cara. Kalau orang betul-betul ada kerisauan, banyak cara. Kerana ekonomi boleh sesat, naik bah, rapat-rapat, naik berkata berje, tak tahu siapa dia. Ni orang masjid kita tahu siapa ni. Kita boleh buat polisi. Tak. Ahli masjid kita yang boleh main masjid. Kita boleh buat ya. Pastikan tidak ada kontak luar. Faham main masjid apa dia? Betul luar ya dia. Tak perlu kaca. Boleh main apa-apa. Sepatutnya. Sebab tidak ada fikir, tidak ada kerisauan. Tidak ada kerisauan. Akhir datang, syaitan pandai dia. Syaitan ni menyesatkan manusia ni. Langkah dia panjang. Sebab tu Allah Ta'ala bagi itu wala tattabi khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut khutuwat, jamak langkah-langkah syaitan. Sebab syaitan nak sesat manusia, dia tak salah. Target dia ni 100 tahun lagi. 100 tahun lagi. Seperti mana berlaku di Andalusia, seperti mana berlaku di Poland sekarang. Waktu bagi 100 tahun tu, dulu dia buka, mari sini, mari duduk dengan kita. Negara Islam tak bagi. Sekarang Syria, pelarian Syria kan. Negara Islam tak bagi warga negara. Siapa dia bagi? Amerika bagi. Sepanyol bagi. Negara-negara apa bagi? Warga negara. Pak dia target 1 tahun lagi. Dia tak target orang ni tak nak punah ni pergi ke mahkamah ni, jenazah lepas ni besar dari sulhana kita ni. Apa? Setan punya penangis. Tapi kalau kita tegak amal, bila berlaku lagu ni, kita kemah umur kita. Kemah bina hubungan sama-sama kita. Gi jumpa. Bagi tahu pada kerisauan kita. Bagi tahu pada kepentingan agama, perlu hidup. Dan kita berhajat pada semua kan. Ni bukan usaha jamaah tabligh, bukan usaha dah. Ni usaha kita belakang. Kita nak 100% kita taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak setiap rumah orang ni hidup amalan agama. Kalau tidak, sekarang ni kita tidak ada kekuatan, kan anak-anak muda kita terjebak tak dengan gadget-gadget. Tak boleh buat apa. Maksud sebab rumah kita tidak ada amalan. Sebab sekarang ni orang tak tahu lagu mana nak hidupkan amalan dalam rumah. Sebab tu kita kena fikir. Bahaya. Orang mukmin kena ada amalan dalam rumah. Kena ada halaqah Quran. Kena ada majlis ilmu. Kena hidup. Hadis-hadis Nabi, halaqah Quran. Kita kena hidupkan suasana dia. Amalan. Program rumah tangga kita. Puasa tiap-tiap bulan. Program rumah tangga kita. Semaya tahajud dalam rumah tangga kita. Dia kena ada usaha. Dia tak mari dengan percuma. Tak mari dengan percuma. Kalau kita buat lagu ni, kita boleh tengok ni, walaupun serangan daripada luar dia cuba nak rosakkan, tapi kuhakmah tu kalau kita ambil manfaat daripada berlaku gini,
kita sentuh emosi masyarakat supaya kembali pada Allah. Dan itu sepatutnya bila musibah mari, ini dua keadaan ya. Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Allah Ta'ala datangkan musibah kerana saya pada kita supaya kita kembali ke hukmah pada Allah. Tapi bila datang musibah, kita duk beki. Hubungan dengan Allah kita tak beki, tapi kita nak selesai masalah kita dengan cara kita juga. Bila selesai masalah ni dengan cara kita juga, maka menyebabkan musibah mari kita tak hampir pada Allah, bahkan makin jauh pada Allah SWT, maka bahaya. Maka akan berlaku dalam masyarakat tak berhajat pada Allah SWT. Ni kau bahaya. Dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-A'raf, dua keadaan Allah Ta'ala bagi tahu. Kami datangkan musibah supaya mereka kembali pada kami. Kalau mereka tidak kembali pada kami akan buka dunia. Sampai masa kami akan hapuskan, mati dengan tiba-tiba. Itu dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala bagi kami datangkan musibah supaya mereka kembali pada kami. Tapi Allah Ta'ala kata bahawa ramah generasi, bila datang musibah, dia tak kembali pada Allah, dia ngajak sendiri. Wah gini, nak selesai ke masalah dengan cara sendiri, bukan tengok wahyu. Allah Ta'ala selesai juga masalah. Bila selesai masalah, dia kata kerana kita makin jauh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini bahaya. Bahaya. Ini keadaan bahaya. Jadi kita ambil peluang. Baki masa yang sangat bernilai, bukan main-main. Bila balik akhirat ni, sama je kita. Bila balik akhirat nanti kita sama dengan umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud. Ketika mana kita dah alih arwah dulu, kamu Allah Ta'ala taman, oh zaman ni, aku zaman ni sama. Itu perbualan kita nanti. Sama, tak cuma perbualan beza, sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Kalau perbualan kita tak mau sampai mana? Zaman Nabi Muhammad, zaman akhir zaman. Oh pendek omong, maksud aku juga. Belah umat Nabi ni. Rugi. Nabi telah bagi tahu pada kita. Surah yang disunatkan baca tiap-tiap malam, surah Al-Mulk. Kisah ni, kisah dua orang ahli neraka buah dalam neraka. Lau kunna nasma au na'qil ma kunna min asab. Kalaulah masa tahdir dulu, aku dengar Quran, faham Quran, ikut Quran. Nasai sekarang ni kita tak duduk dalam neraka ni. Ini perbualan. Nabi suruh kita baca surah Al-Mulk, bukan baca sahaja, baca tu selamat daripada azab kubur. Dia tak faham apa dia. Dia hidup dia bercanggah dengan surah Al-Mulk, nak selamat lagu mana dia kubur. Quran bukan lagu tu. Quran bukan mentera, baca selamat. Tak. Quran ni penuh kefahaman. Sesuai dengan kewarasan yang dibagi, benda yang sangat bernilai. Kita semua maklum zaman kita ni, organ-organ yang rosak dari tubuh kita kan, semua cukup bernilai belaka. Maha-maha belaka kan. Nilai dia tu sekadar untuk tubuh kita zahir ni, tak boleh nak nilai ni, kewarasan, akal fikiran, menyebabkan kita beza dengan orang gila dengan tak gila. Tak ada ubah kan? Tentu dah benda ni lebih mahal lagi. Mahal ni. Benda yang sangat bernilai. Dan bukan saya saja. Seperti mana Allah Ta'ala bagi tahu kan? Kamu fikir kami cipta kamu saja. Begitu banyak ayat begitu kan? Dulu pun tak ada yang jadi dah. Apa dia buat? Ingat jadi sendiri ke? Kamu cipta diri kamu sendiri ke? Allah Ta'ala tanya. Am khuliqu min ghairi syai'? Kamu ni yang jadi ada ni jadi sendiri ke? Am humul khaliqun? Atau kamu yang buat kamu sendiri? Tak belaka. Inna khalaqna, kami yang buat kamu. Tak berarti keimanan kamu, aku yang buat. Afara'aytum ma tumnun? Mu tak berarti keimanan. Antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Kamu bukan yang buat atau kami yang buat? Ini pada kita kan? Cuma bahasa. Biar kita khabar. Oh, kehidupan kita bukan perkara enteng. Sebab tu bila orang tanya Khawlah, anak saudara Khadijah radhiyallahu anha, tabi'in tanya Khawlah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia bagi tahu apa? Nabi ni lagu mana keadaan dia? Mutawasilul ahzan. Sentiasa dalam keadaan rusing. Keadaan Nabi daimul fikrah, sentiasa dalam keadaan berfikir. Ini keadaan Nabi. Dan Quran diturunkan betul kepada Nabi, tuntutan yang Allah Ta'ala nak supaya Nabi sempurnakan. Dalam masa yang sama Quran juga turunkan untuk hiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga orang yang mana yang jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu. Dia bukan amalan-amalan yang kita buat lepas tu. Dan kita ada tanggungjawab. Kita bertanggungjawab. Tapi kita alhamdulillah kita amal. Di mana kita bagi tahu Kelantan 2 juta kan. Cukup kalau bangkit semua. 580 masjid.
jadi pusat untuk ubah masyarakat. Boleh dah. Dia 2 juta ni boleh ubah dunia. Nabi Hudaybiyah 6,000, Fatuh Mekah 12,000 je. Masa perang dengan Rom, duk sahabat 20,000 ya. Sahabat dengan tabi'in. Antara Islam. Bila perang dengan Rom ni habis orang dah kerah tu. Peperangan yang pertama sekali nak lawan Rom, 20 Khalid balik bawa 20,000 lawan 200,000. Islam bukan banyak. Tapi bila jiwa kuat, hubungan dengan Allah Ta'ala molek, Allah Akbar, jadi generasi yang sangat hebat. Dan kita minta jauh daripada Allah SWT. Jangan kita ni umat ni jadi seperti mana yang Nabi bagi tahu pada Huzaifah kan. Bila Nabi bagi tahu akan datang akhir zaman ni, umat aku ni akan digonggong oleh umat-umat lain. Akan jadi mainnya pada umat lain. Maka Huzaifah tanya Rasulullah, kerana ketika itu buat kita sikit ke? Akillatun nahnu ya Rasulullah, adakah kerana kita ni masa tu sikit? Nabi kata, da antum kathir, kamu masa tu banyak, tapi kabutha isai, tapi seperti buih. Jiwa lemah. Jiwa lemah. Jiwa takut. Takut pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana perkara ni dapat terbina? Maka setiap orang di kalangan umat ni, bila nak ubah masyarakat ni, maka kena ada pengorbanan. Tak tahu bagaimana belajar. Tak. Bagaimana nak hidupkan agama dalam rumah kita, dan masjid kita sebagai pusat. Tak ada lagi pakai pusat. Kita nak agak siapa lagi? Nak agak siapa? Nak agak masa berlalu, pas orang-orang mati, pas orang-orang mati. Rugi. Ni peluang kita kan. Dia masuk 40, 20 tahun lagi mati juga. Moga bakal hok jatuh pendek umur belakang. Usaha tak usaha mati belakang. Jadi sebelum kita mati, maka pasti kehidupan kita tu sama seperti mana yang Allah Ta'ala, ataupun dalam keadaan usaha ke arah tu. Biar kita sedar, kita bukan suami seseorang, kita bukan isteri semata-mata. Kita diuji. Bagaimana perintah Allah Ta'ala dapat sempurna, bagaimana takaza-takaza agama, tuntutan-tuntutan agama kita dapat sempurna. Dalam keadaan kesibukan kita untuk dunia kita, dan bagaimana agama ni dapat kita bantu, dapat bantu. Kita kena ada himmah tu. Tapi kalau kita tak sih, Allah Ta'ala ayat dalam Quran, kalau wa in tawallaitum, tapi kalau kamu tak sih bantu agama Allah, Allah Ta'ala kata apa? Yastabdil qauman wa, Allah Ta'ala boleh pilih orang lain. Allah tak berhajat. Allah Ta'ala banyak sama. Dunia semata-mata ujian. Allah Ta'ala tidak berhajat pada kita, tidak berhajat pada bangsa kita, tak berhajat pada ilmu kita, tak berhajat pada kemahiran kita, tak berhajat pada siapa-siapa. Dunia ni semata-mata ujian daripada Allah SWT kepada kita. Tapi Allah tak ada tawar pada kita. Siapa dia tolong agama dia akan tolong kita. Tapi kalau kamu tak sih, Allah tak boleh pilih orang lain. Dia orang yang mana Allah Ta'ala pilih lebih baik daripada kita. Jadi sama-sama baki masa hari ni, kita fikir. Tak fikir dulu tak apa. Kita renung bagaimana agama hidup dalam rumah tangga saya, bagaimana hidup dalam rumah tangga. Orang yang tidak ada tolak, orang yang mana tidak ada keinginan, orang yang mana tergelar dari dunia, sama ada kesusahan dalam cari makan dia, dalam cari kehidupan dia, ataupun kerana sungguh nak kumpul harta, tergelar itu. Siapa tak ada fikir ni? Bagaimana nak wujudkan fikir dalam diri dia, dalam keluarga dia? Ini kita kena fikir. Kalau tidak kita balik akhirat, rugi dah ni, akhirat bahaya ni. Akhirat bahaya, tak pandai belakang dengan kelalaian dia, dengan makna dia, dengan sikap acuh tak acuh dia, dengan kategori dia, kerana dia tak jelas ya. Kalau dia jelas seperti mana dia jelas tentang dunia kan? Allahu Akbar. Di akhirat tak pandai, satu hari sana 1000 tahun. Pada masa kita duduk beratus tahun akhirat. Bagi tak pandai belakang. Waktu kita kena rapat dengan Quran, rapat dengan wahyu, dia orang masjid rapat belakang dah. Dia, kita ada sebahagian di kalangan kita tak tahu ke satu, tak fikir pun. Bagaimana nak wujudkan fikir? Doa pada Allah SWT dalam tahajud kita, ya Allah, guna saya ya Allah, guna masa saya ya Allah, guna harta saya ya Allah. Merajuk dulu. Tak sujud dengan cara fikir juga. Tak fikir bagaimana semua anak-anak kita dapat taat perintah Allah Ta'ala, dapat ikut sunnah Nabi dengan sempurna seperti mana yang Allah Ta'ala kehendaki. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang daripada Allah, aku qul hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى. رضينا بالله ربنا وبالإسلام وبمحمد النبي ورسوله والحمد لله رب العالمين.